Bertemu lagi dalam channel Cikgu Safe Tutorial. Pertemuan pada kali ini adalah untuk membincangkan satu soalan fokus STPM 2021 bagi kertas ataupun mata pelajaran Ekonomi 1. Soalannya berbunyi seperti berikut. Terangkan 5 faktor yang menyebabkan bahagian keluk kos purata jangka panjang LAC sesebuah firma menurun. 10 markah. Sebelum kita membincangkan secara terperinci setiap faktor yang mempengaruhi, kita perlu memahami dahulu kehendak soalan. Soalan ini sebenarnya mengkehendaki calon untuk menerangkan faktor mempengaruhi ekonomi bidangan dalaman. Dalam soalan menyatakan, bahagian kos purata jangka panjang yang menurun menunjukkan itu adalah ekonomi bidangan dalaman. Walaupun dalam soalan tidak dinyatakan secara tepat tentang ekonomi bidangan dalaman, tetapi penurunan kos purata jangka panjang bagi sebuah firma sudah menggambarkan bahwa itu adalah ekonomi bidangan dalaman. Sekarang kita akan lihat setiap satu faktor yang mempengaruhi. Faktor yang pertama adalah ekonomi pengkhususan. Sebelum kita melihat contoh jawaban, kita perlu memahami apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan pengkhususan. Pengkhususan merujuk kepada bagaimana seseorang buruh melakukan sesuatu kerja secara khusus mengikut kemahiran. Ini bermakna setiap pekerja akan melakukan suatu kerja secara berulang-ulang dan ini akan menyebabkan pekerja tersebut menjadi semakin mahir. Sekarang kita lihat contoh jawaban. 1. Ekonomi pengkhususan. Ekonomi pengkhususan merupakan faedah yang diterima oleh firma apabila menjalankan pengkhususan dalam proses pengeluaran mengikut kemahiran pekerja. Ini menyebabkan daya pengeluaran buruh meningkat. Akibatnya, tingkat pengeluaran meningkat dan kos purata jangka panjang menurun. Kita akan lihat faktor kedua, yaitu ekonomi pengurusan. Sebelum kita melihat contoh jawaban, kita perlu memahami apa itu ekonomi pengurusan. Ekonomi pengurusan merujuk kepada pentadbiran sesebuah firma yang menjadi semakin cekap. Maksudnya, pentadbir-pentadbir atau pengurus-pengurus sesebuah firma mampu mentadbir firma dengan lancar dan dapat mengurus dengan baik. Sekarang kita akan lihat contoh jawaban. 2. Ekonomi pengurusan. Ekonomi pengurusan merupakan faedah yang diterima oleh firma apabila pengurusan dan pentadbiran firma menjadi semakin cekap. Pengurusan yang cekap akan melicinkan pentadbiran. Akibatnya, tingkat pengeluaran meningkat dan kos purata jangka panjang menurun. Kita lihat faktor ketiga, yaitu ekonomi teknikal. Sebelum itu, kita akan memahami dahulu apa itu ekonomi teknikal. Ekonomi teknikal ini sebenarnya merujuk kepada penggunaan mesin ataupun jentera moden dan juga teknologi moden. Di sini kalau kita lihat hanya firma-firma yang besar yang mampu menggunakan teknologi moden secara optimal berbanding dengan firma-firma yang kecil. Ini karena firma kecil mengalami kesukaran untuk menggunakan teknologi moden atau teknologi tinggi yang memerlukan kos yang sangat tinggi. Sekarang kita lihat contoh jawaban. 3. Ekonomi teknikal. Ekonomi teknikal merupakan faedah yang diterima oleh firma apabila menggunakan mesin moden dan teknologi tinggi. Ini karena firma yang besar mampu menggunakan teknologi tinggi secara optimum dan meningkatkan daya pengeluaran. Akibatnya, tingkat pengeluaran meningkat dan kos purata jangka panjang menurun. Sekarang kita lihat faktor keempat, yaitu ekonomi keuangan. Sebelum kita melihat contoh jawaban, kita perlu memahami apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi keuangan. Ekonomi keuangan merujuk kepada sumber keuangan sesebuah firma. Ini terutamanya bagi firma-firma yang besar, dia mampu mendapatkan sumber keuangan yang lebih besar berbanding dengan firma kecil. Ini karena firma besar mendapat kepercayaan daripada pihak bank ataupun mana-mana institusi keuangan.
Sekarang kita lihat contoh jawaban. 4. Ekonomi kewangan. Ekonomi kewangan merupakan faedah yang diterima oleh firma terhadap keupayaan firma mendapatkan sumber kewangan atau pinjaman bank. Ini karena firma yang besar mudah mendapat pinjaman dengan kadar faedah yang rendah dan jumlah pinjaman yang banyak. Akibatnya, tingkat pengeluaran meningkat dan kos purata jangka panjang menurun. Sekarang kita akan lihat faktor kelima, yaitu ekonomi pemasaran. Sebelum itu, kita perlu memahami apa itu ekonomi pemasaran. Ekonomi pemasaran merujuk kepada bagaimana firma mendapatkan sumber ataupun faktor-faktor pengeluaran ataupun input pengeluaran dan juga bagaimana firma memasarkan output. Sekarang kita lihat contoh jawaban. 5. Ekonomi pemasaran. Ekonomi pemasaran merupakan faedah yang diterima oleh firma apabila membeli input secara pukal. Melalui cara ini, kos per unit adalah lebih rendah. Ini karena firma yang besar dapat membuat pembelian secara besar-besaran. Di samping itu, firma dapat memasarkan keluaran dengan bantuan pengiklanan. Kos pengiklanan adalah tetap, walaupun jumlah keluaran meningkat. Maka kos purata jangka panjang menurun. Semoga pelajar-pelajar dapat menjawab dengan cemerlang dalam peperiksaan STPM nanti. Sekian pertemuan pada kali ini dan bertemu lagi pada perbincangan soalan fokus yang seterusnya. Sekian dan terima kasih.